Okey, hari ini kita akan tengok tajuk kawalan biologi. Kawalan biologi adalah satu kaedah yang menggunakan organisma iaitu pemangsa semula jadi, parasit atau patogen untuk mengurangkan bilangan haiwan perosak di sesuatu kawasan. Contohnya, jika ada perosak di ladang kelapa sawit dan perosak di ladang kelapa sawit ialah tikus. Jadi, untuk mengurangkan perosak tikus yang memusnahkan ladang kelapa sawit, petani kelapa sawit ataupun peladang kelapa sawit akan membela burung hantu di kawasan ladang kelapa sawit. Kenapa burung hantu yang dipilih? Ini kerana burung hantu akan memakan tikus di ladang kelapa sawit tersebut. Dengan cara ini, populasi tikus ataupun jumlah tikus yang merosakkan ladang kelapa sawit akan berkurangan. Contoh yang kedua juga di ladang kelapa sawit melibatkan serangga perosak iaitu kumbang tanduk. Kumbang tanduk akan merosakkan ataupun boleh merosakkan batang kelapa sawit. Jadi, digunakan bakteria Bacillus thuringiensis untuk mengawal kumbang tanduk. Kerana bakteria Bacillus ini boleh memakan serangga kumbang tanduk sekaligus akan mengurangkan serangga perosak iaitu kumbang tanduk di ladang kelapa sawit. Contoh kawalan biologi yang ketiga ialah ikan gapi yang digunakan untuk memakan jentik-jentik di dalam kolam. Apabila dipelihara ikan gapi dalam kolam, ini akan mengurangkan jumlah jentik-jentik di dalam kolam. Contoh kawalan biologi yang seterusnya ialah di kawasan sawah padi, itik akan dibela untuk memakan serangga perosak seperti siput dan serangga. Contoh yang seterusnya adalah menggunakan kumbang kura-kura untuk memakan afid iaitu sejenis kutu daun. Afid ialah kutu daun yang akan merosakkan tanaman. Jadi kumbang kura-kura digunakan untuk memakan kutu afid tersebut supaya tanaman tidak rosak. Inilah yang dimaksudkan dengan kawalan biologi, iaitu menggunakan pemangsa semula jadi, parasit ataupun patogen untuk mengurangkan bilangan haiwan perosak di sesuatu kawasan. Kawalan biologi akan menggunakan interaksi mangsa-pemangsa. Apakah kelebihan kaedah kawalan biologi? Kadang-kadang ada petani yang menggunakan kaedah racun kimia. Racun kimia untuk memusnahkan perosak. Kaedah menggunakan racun kimia bukan merupakan kawalan biologi. Kaedah menggunakan racun kimia adalah satu kawalan yang tidak baik untuk alam semula jadi. Kawalan biologi menggunakan cara yang lebih mesra alam, cara semula jadi yang tidak merosakkan tanaman, tidak merosakkan alam semula jadi. Apakah kelebihan kawalan biologi? Kawalan biologi lebih mesra alam, baik kepada alam, bagus kepada alam kerana tidak menggunakan pestisida. Pestisida ialah racun serangga ataupun bahan kimia.
Selain itu, kelebihan kawalan biologi ia adalah lebih murah, tidak menjejaskan kesihatan manusia. Itu adalah 3 kelebihan kawalan biologi. Namun begitu, ada juga kekurangan kaedah kawalan biologi, iaitu yang pertama, mengambil masa yang lebih lama untuk menunjukkan kesan. Iaitu contoh mungkin kita nak hapuskan tikus dalam ladang kelapa sawit dengan menggunakan burung hantu. Tetapi kaedah ini mengambil masa yang lama. Yang kedua, keseimbangan ekosistem terganggu kerana kita akan masukkan haiwan yang baru dalam ekosistem sedia ada.